Salam sejahtera dan selamat kita berjumpa lagi di YouTube channel saya. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat datang ke program saya. Program saya dipanggil Dr. Lee's Method English Grammar Level 1. Dan selamat menyertai cabaran 38 hari 38 Day Challenge. Dan challenge ini bermula pada 1 hari bulan Julai 2020, yaitu hari yang saya mulakan program ini, program saya. Dan sebenarnya program saya ialah buku ini. Dan mengapa cabaran 38 hari? Sebab buku ini dalam kandungan kamu boleh lihat ada 38 jenis tata bahasa ataupun grammar yang berlainan, yang meliputi semua aspek grammar tahap ini yang kamu patut dan perlu tahu sebelum kamu membuat atau mencuba bahagian-bahagian lain seperti pertuturan, penulisan, pemahaman dan sebagainya. Jadi buku ini sudah lengkap. Apa yang kamu ingin tahu dan perlu tahu sudah ada di dalam buku ini. Dan buku ini di samping nota-nota ada latihan, ada contoh, ada jawaban. Di samping itu, saya mengajar buku ini satu program. Setiap soalan, setiap muka surat saya mengajar di YouTube channel saya di Papan Putih. Jadi saya rasa apabila kamu sudah habis buku ini dan cabarannya habis, maka kamu pun sudah mempunyai asas yang kukuh. Bayangkan, jikalau setiap tahap grammar ada 38 bab. Contohnya tahap 1 38 bab. Contohnya tahap 2 38 bab. Katakan begitu. Dalam 1 tahun, jikalau kamu ikut setiap hari 1 bab, 1 tahun 365 hari. Maka kalau setiap hari 1 bab, 1 tahun kamu sudah buat 9 tahap, 9 buah buku, 9 tahap. Dan memang 9 tahap pasti kita tidak boleh menguasai semua. Itu normal. Tapi besar kemungkinan kamu sudah menguasai sekurang-kurang 4 tahap. Itu pun sangat bagus. Kalau dalam 1 tahun kamu naik 4 peringkat ke tahap 4, bagus. Dalam 2 tahun sampailah tahap ke-8, maka grammar kamu sudah menguasai dalam 2 tahun. Dalam 1 tahun boleh, tapi menguasai mungkin katakan separuh lah. Separuh pun ada tahap 4. Dalam 1 tahun 4 tahap, wah, kita cakap amazing, wonderful. Okay, so program ini bermula pada 1 hari bulan Julai tahun 2020. 8 hari cabarannya. Habis dalam 38 hari program ini, yaitu habis buku ini. Hari ini bab ke-29, maka tinggal 9 hari. Buku ini secara rasmi habis. Program ini secara rasmi tamat. Dan kamu pun sudah memperkukuh asas kamu tahap 1. Okey? Dan jikalau kamu ada buku, sila buka ke halaman 81. Hari ini kita buat
81, 82, 83. Jadi jikalau kamu buka ke halaman 81, ya, comparison of adjectives. Dan kamu tengoklah, inilah nota-nota yang saya type untuk kamu. Contohnya, big akan menjadi bigger than dan akan menjadi the biggest. Jadi ini mesti belajar. Dan belakang ada lagi, kesemuanya 60, belajar. Barulah dari sini kamu boleh menjawab sini. Sebab soalan ini semua dipetik dari sini. Okey? Jadi dari sini kamu boleh rujuk balik lah. Tapi kalau boleh ingat, terus tulis jawapan. Kalau tidak boleh, tidak apa juga. Rujuk ke sini. Okey? Mula-mula saya ingin buat penerangan kotak ini atau peta ini. Okay, so comparison of adjectives. Comparison maksudnya bandingan. Kita buat perbezaan. Zaf is tall. Zaf is very tall. Zaf is as tall as a giraffe. Adakah kita bandingkan Zaf dengan sesiapa? Tidak, dia sendiri tinggi, dia sendiri sangat tinggi, dia setinggi seekor zirafah. Tapi kita bukan cakap dia lebih tinggi daripada zirafah atau zirafah lebih tinggi daripada dia. Kita tidak buat perbandingan. Kita hanya cakap dia setinggi, dia tinggi seolah-olah seekor zirafah. Maka kita gunakan tall sahaja. Tetapi Rofi is taller than Zaf. Ini bandingan antara dua orang yang berlainan, dua orang. Kalau kita bandingkan dua orang yang berlainan, kita mesti tambah ER. Tall menjadi taller. Selepas taller kita mesti tambah than. Than maksudnya daripada. Artinya Rofi lebih tinggi daripada Zaf. Perbandingan antara dua. Arif is the tallest among the three boys. Kalau kita banding di antara 3 orang dan lebih daripada 3 orang, maka kita mesti tambah EST. Tall menjadi tallest. Apabila kita tambah EST, di depannya kita mesti tulis the. Dan grammar sudah betul. Okey? Di sini saya salin satu kali lagi, tetapi kali ini saya masuk ke dalam perkataan yang menandakan, grammar yang menandakan 1, 2, dan 3. Contoh di sini, Zaf is tall. Saya tulis 1 sebab dia sendiri. Kalau dia sendiri, barisan ini. Dalam grammar kita panggilnya positive degree. Tidak banding dengan siapa-siapa. Dia sendiri. Positive degree. Rofi is taller than Zaf. 2 orang. Kalau 2 orang, kita panggil comparative degree dalam grammar. Barisan ini. Tengok. ER, then, ER, then, ER, then. Kalau ER maksudnya 2. Bandingan antara 2. ER, then. Arif is the tallest among the 3 boys. Ini dalam grammar kita panggil superlative degree. Superlative degree, superlative degree. Kalau superlative degree, kita tambah EST. Dan hadapan the. Maka grammar sudah betul. Oke? Jadi sekarang kita ke soalannya. Narrow, narrower than the narrowest. Kalau kita ada ER, belakang mesti ada than. Kalau ada EST, hadapan mesti ada the. Ini bandingan antara 2, ini bandingan antara 3 dan lebih daripada 3. New, newer than the newest. Kalau ada ER, then. Kalau ada EST, the di depan. Nice, big, bigger than the biggest. Kalau big, 2G. Tapi sama juga. Kalau ER gunakan then, kalau EST gunakan the. Sebab itu bandingan
di antara 3 ke atas tahap yang tertinggi, superlative degree. Nice, nicer than, the nicest. Kalau ER belakang than, kalau EST hadapan the. Great, greater than, the greatest. ER belakang than, EST depan the. Green, greener than, the greenest. ER belakangnya than, EST depannya the. Slow, slower than, the slowest. ER belakangnya than, EST depannya the. Tiny, tinier than, the tiniest. Kalau ada Y, buang Y, tukar ke IER. Kalau bandingan antara 2. Asal ER belakangnya than, sebab bandingan antara 2, comparative degree. Kalau paling tinggi, di sini artinya paling kecil, tiniest. Jadi Y buang juga, tukar ke IEST. Kalau ada EST depannya the. Light, lighter than, the lightest. ER belakangnya than, EST depannya the. Fine, finer than, the finest. Kalau than depan ER, kalau EST depannya than. Okay, the, I'm sorry ya, the finest. Brave, braver than, the bravest, nomor 28. Brave ini memang ada I, jadi kita hanya tambah R, tambah ST sahaja. Kalau tambah belakang EST, depannya the. Kalau belakang ER, belakangnya than. Great, greater than, the greatest. ER tambah than di belakang. EST tambah the di depan. Ugly, uglier than, the ugliest. Kalau ada Y, buang. Tukar ke IER, tukar ke IEST. Kalau ada ER, belakangnya than. Kalau EST, depannya the. Low, lower than, the lowest, sama juga. ER than, EST the di depan. Fine, fair, fairer than, the fairest. ER than, EST the di depan. Hard, harder than, the hardest, sama. ER than, EST the. Ini bandingan antara 2. Ini bandingan antara 3 atau lebih daripada 3. Thick, thicker than, the thickest, sama. ER belakangnya than, EST depannya the. Thick, tebal. Contoh saya, buku merah itu tebal, tidak ada bandingan. The red book is thick, tidak ada bandingan. Sekarang saya cakap bandingan antara 2. The blue book is thicker than the red book. Buku biru lebih tebal daripada buku merah. Jadi ER belakangnya the, then. The yellow book is the thickest in this library. Dalam perpustakaan ini, wah, banyak buku perpustakaan. Maka buku yang kuning itulah paling tebal. Jadi the EST di antara semua buku kuning paling tebal. Jadi kita gunakan the, tebal kita tambah EST. Oke, itu dipanggil apa? Itu dipanggil superlative degree. Jadi saya buat summary. Comparison of adjectives ada 3 tahap. Tahap pertama sendiri, tidak banding dengan sesiapa. Contoh, Zaf is tall. Zaf is very tall. Zaf is as tall as a giraffe. Seolah-olah tinggi, seolah-olah seekor zirafa. Dia tidak banding dengan apa-apa. Jadi itu dipanggil positive degree. Positive degree, positive degree, tidak banding dengan sesiapa atau apa-apa. Kemudian Rofi is taller than Zaf, 2 orang sudah. Bandingan antara 2, dia dipanggil comparative degree. Barisan ini, barisan ini. Kalau bandingan antara 2, kita tambah ER di belakang perkataan itu, perkataan adjective. Dan selepas ER then, ER then, ER then, ER then, ER then. Kemudian Arif is the tallest among the 3 boys. Arif paling tinggi. Jadi itu dipanggil superlative degree, paling. Kalau paling, EST di belakang tambah EST. Jadi hadapan mesti di
sertai dengan the. Itu dipanggil superlative degree. Bandingan antara 3 atau lebih daripada 3. Maksudnya paling tinggi, paling rendah, paling luas, paling sempit, paling. Okey? Baik. Saya pun sudah habis exercise 1. 34 soalan sudah habis. Sebenarnya kita cakap 34 bukan banyak juga, tetapi kali 3. Di sini semua 51 perkataan. Sebelum ini 51 soalan juga, jawaban juga perkataannya. Sudah kita habis 102 perkataan. Okey? Saya harap kamu suka video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk add atau follow saya di Instagram. Di Instagram nama yang saya gunakan ialah Susan Lee. Jangan lupa hashtag Learn with Dr. Lee. Dan username saya di untuk Instagram saya ialah Lee Sai Im. Semua huruf kecil. Lee Sai Im itu nama saya, nama penuh. Okey? Dan di dalam Instagram dan story postlah progres atau kemajuan kamu dalam program ini, pengalaman sama perasaan kamu. Dan di bawah video ini ada description box. Masuk ke description box dan tengok-tengoklah butir-butir di dalam. Dan dalam kotak ini ada juga satu petak kecil ataupun kotak kecil untuk mengisi nama, alamat dan telefon nombor kamu. Itu kalau kamu ingin membeli buku ini. Okey? Dan apabila kamu sudah isi nama, alamat dan telefon nombor, paste dan hantar ke WhatsApp ini, WhatsApp saya. Jadi maksud saya WhatsApp kepada saya lah nombornya ini. Nama kamu, telefon nombor kamu serta alamat kamu. Post kepada saya, WhatsApp kepada saya. Jikalau kamu ingin membeli buku ini. Dan saya akan urus supaya buku ini dihantar ke rumah kamu selepas dicetak. Jadi kamu mungkin berfikir, adakah buku ini sesuai untuk saya? Patutkah saya beli buku ini? Jadi sangat senang untuk mengetahui. Banyak orang apabila melihat perkataan one, dia pasti fikir, oh ini senang. One itu simple. Tahap 1. Jadi sejauh mana simple, sejauh mana easy atau mudah atau senang. Inilah tahap 1 buku ini. Bagi saya ini tahap 1. Semua ini dari buku ini juga. Saya salib di sini. Jadi semasa saya mengajar tadi, jikalau kamu rasa oh senang saja, mudah sahaja, saya tahu semua, maka buku ini jangan beli sebab kamu memang sudah ada tahap ini. Okey? Tetapi jikalau tadi saya mengajar, waktu saya mengajar, kamu sedar bahawa oh begitu banyak yang tidak tahu, yang baru sahaja faham dan ingin mencuba sendiri dan ingin membuat soalan-soalan dalam buku ini, maka WhatsApp kepada saya nama, alamat dan telefon nombor kamu. WhatsApp kepada saya dan saya akan menguruskan buku ini dihantar ke rumah kamu. Dan kamu sendiri mulalah cabaran 38 hari. Di mana tidak faham, menonton YouTube channel saya, kamu pasti faham. Kalau ada soalan, ada masalah, sila tulis dalam bahagian komen. Jangan WhatsApp saya masalah kamu atau soalan kamu sebab saya akan berasa sungguh keliru. Satu WhatsApp ada ini, ada itu, saya sendiri rasa susah. Saya ada Kerani, tetapi Kerani pun merasa keliru. WhatsApp ini untuk apa ya? Untuk
Menempa buku kah? Atau untuk meluangkan perasaan kamu kah? Atau untuk mengemukakan soalan kah? Jadi saya pisahkanlah. WhatsApp untuk menempa buku sahaja. Dan komen dalam YouTube channel, komenlah. Ada soalan, tanya di sanalah. Waktu saya ada masa, saya akan tengok-tengok dan saya akan menjawab. Oke? Dan program ini habis. Soalan kamu saya akan buat video dan menjawab soalan kamu terus di YouTube channel. Apa salahnya? Oke? Jadi setakat ini sahaja. Jangan lupa untuk memberi saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di lesson 29 bahagian 3. Oke? Selamat tinggal dan terima kasih kerana menonton video saya.